Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. Hari ni, selamat pagi. So, hari ni kita nak masuk pasal penerangan, iaitu latihan yang kita dah belajar. Hari tu saya ada terang iaitu macam mana kita nak tentukan sudut di antara garis dan satah. Saya ada terang cara cepat. And saya ada terang 3 garisan, iaitu garisan ortogon, garisan normal dengan garisan yang diberi dalam soalan lah. Jadi kita nak guna semua maklumat ni sekarang untuk buat soalan. Saya tak tunjuk untuk kira lagi sebab kena belajar untuk tentukan dulu. Ni kena kuat untuk tentukan sudut. Baru kamu boleh cari nilai untuk sudut tu lah. Kalau kamu salah, first dah salah tentukan dia punya sudut dekat mana, nanti terus salah. That's why saya tekankan cara untuk cari sudut dulu. Tengok dulu sudut kat mana, nanti baru kita belajar kira. Okay, so esok baru kita belajar kira. Hari ni kuatkan konsep untuk cari sudut di antara garis dan satah. Alright. Okay, so ni adalah 8 soalan, 1, 2, 3, 4, 5 A sampai H. Dan kita akan buat satu-satulah. Ni adalah soalan yang paling basic, iaitu semua 4 segi je. Okay, dalam SPM dia mungkin bagi corak lain lah selalunya. So, jom kita buat sama-sama. Untuk soalan A, so saya tekankan yang hari tu ada saya ulang balik kat sini. Dia ada 3 garis, iaitu garis soalan bagi, and then garis normal. Yang ni yang penting kita nak tengok nanti. Garis normal ni adalah garis 90 degree dari tapak yang soalan nak lah. So contoh kalau tapak dia macam ni, dia punya 90 degree adalah yang garis lurus ni lah, 90 degree. Contoh garis lurus menegak. Okay, and then yang ketiga adalah garis ortogon. Garis ortogon ni mesti di atas tapak lah nanti, atas tapak. So saya jarang nak tengok yang ni, sebab bila kita betul yang ni insyaAllah betul. Alright, so kita tengok first cara cepat ni untuk soalan A. Jadi soalan A dia kata garis FC dengan garis ABGF. So hari tu saya kata apa yang sama kita letak tengah. Yang tu yang paling cepat, cara cepat. So F ni confirm akan tengah sebab sama. Then balance untuk garis ni akan duduk depan sebab kita mestilah guna garis tu. Jadi kita tahu garisan dia CF. So saya garis kat sini CF. CF. Okay, so dari CF, and then kita tengok dia nak tapak ABGF. So F ni saya memang takkan tengok dah lah, tinggal ABG. ABG kita akan tengok garisan normal sebab mesti kena lalu normal. Jadi kat sini saya tengok ABG adalah sini, A B G. So nampak tak garisan normal dia yang mana? Garisan normal dia adalah yang ni. Sekejap saya guna yang pen supaya tak confuse sangat nanti. So A dia adalah yang ni, garisan normal dia, iaitu ni tapak, ni 90, garisan straight. A, B, G. 3 ni. A, B, G. So, kita akan lalu salah satu. Mesti lalu salah satu normal. So, contoh kalau saya ambil B. Tengok saya ambil B. So, bila saya ambil B, and then saya garis gabung lah untuk jadikan segitiga kan. Nampak tak? Dia lalu. So bila kita lalu dekat sini, and kemudian dia bila kita sambung ni garisan ortogon dia di atas tapak ni, iaitu A, B, G, F. So ini adalah jawapan dia lah, dia lalu. So C, F, B. So ni adalah jawapan untuk A lah. Okay, so kita buat soalan B pula. Saya ambil yang besar sikit. Okay, so saya kepak 2, senang nak nampak.
Okey, so untuk soalan B adalah dia tanya garisan FC dengan tapak dia adalah A, B, C, D. Ni untuk soalan B. So kita tengok macam biasa yang sama kita akan jadikan dia di tengah. So sini yang sama C. So confirm C dekat tengah. And then balance adalah untuk garisan F. Okay, so sekarang tinggal untuk A, B, D. Untuk kita tengok A, B, D. So tapak dia nak A, B, C, D lah. Jadi untuk tapak ni yang 90 degree dia adalah yang garis straight dari normal, iaitu garis straight dari tapak. Jadi dia punya garis adalah kat sini. Ni garis lurus dari tapak. Yang ni dengan yang belakang ni. Yang ni. Saya tak garis supaya nanti tak pening sangat So kat sini A, B, D. Jadi nampaklah garisan dia ke arah situ. So untuk garisan kita dah pilih tadi FC. So saya garis kat sini FC. Okay, nampak dia FC. So garisan yang mesti dilalui adalah normal A, D atau B. Yang cepat saya tengok dekat sini adalah mana mana pensel saya Oh ni. So contoh kalau saya ambil A kat sini and saya garis, nampak tak dia punya garisan ortogon adalah di atas tapak ni yang kita nak ni, which is A, B, C, D. And then dia punya normal adalah di garisan ni, dia lalu. So jawapan dia adalah F, C, A lah. Okay, so kita pilih A. Kalau contohlah saya ambil B. Contoh saya nak tunjuk kalau macam mana nak nampak kalau salah. Sebab tu saya guna pensel So kalau contohlah saya ambil B. Sini B kan. Kita dah ambil FC kan. So B. And saya garis. Nampak tak? Dia tak lalu kawasan normal. Which is yang ni. So kita tak boleh pilih yang ni. Dia tak lalu normal. And garisan dia pun, ortogon dia pun bukan di tapak A, B, C, D. Dia di tapak A, B, G, F. Alright. So tu cara nak kena pasti titik mana yang kita nak pilih antara tiga ni. Okay. So untuk B adalah FCA. Dan C. Untuk C, soalan dia adalah garis BE dengan garis satah ADEF. Okay. Jadi first confirm yang sama tengah. So E kat tengah. B mesti guna B untuk garisan BE. So saya garis dulu garisan BE. Jadi dah garis BE. And then garisan dia nak adalah dari tapak ADEF. So ADEF. So sini. Alright. So untuk ADEF ni, E ni confirm saya tak nak pilih dah sebab dah ada kan. So tinggallah ADF. Kita nak pilih garisan normal. So dari sini garisan normal dia adalah yang ni. Straight dari tapak. So straight yang straight Okay. So 1, 2, 3. Macam mana nak pilih? Kita try dulu. Contoh saya ambil BEA. Okay. So saya ambil BEA. Saya ikut turutan je. BEA. So dapat terus. Sebab dia punya garisan 90 degree ni dilalui. Ni A, ni garisan normal dia yang ni.
Okey, untuk double confirm, tengok garisan ortogon dia. Garisan ortogon dia adalah dekat sini, iaitu berada di atas tapak ADEF ni. So betul lah, BEA. Alright, kalau you confuse nanti, boleh try buat sendiri. Soalan saya dah hantar dekat group Telegram. Okay, so ni untuk C ke B ni? Sekejap, saya tengok sebab saya tak tanda kat sini kan. BE dengan ADEF. So ni soalan C lah. Jadi soalan D. Okay, so untuk soalan D, dia tanya adalah garisan BE dengan sata DCHE. Okay, so first yang sama, which is huruf E. Huruf E ni confirm berada di tengah. And then depan dia B, sebab mesti kita guna garisan ni. Jadi sekarang tinggal DCH, kita nak pilih salah satu untuk berada di belakang. Saya lupa nak terang. Tadi jawapan-jawapan ni depan dia ada lambang ni sudut Saya tak tulis sebab saya dah terbiasa tulis macam ni je. Alright. So kat sini BE, and then dia nak tapak DCHE kan. So DCHE. Tapi ini kita tak guna dah lah untuk garisan normal. Nak tengok garisan normal, since kita dah letak huruf dia di tengah. Jadi garisan normal, okay, first saya garis dulu BE. Mana BE? Ni. So garisan BE, and then kita nak pilih antara DC atau H. So DC atau H, garisan normal dia adalah yang straight line, which is dekat sini, garisan normal. Saya just tunjuk je, tapi saya tak bagi terang sebab saya takut confuse nanti. DCH. Ni 90 degree dia dari sini. Okay. So contoh kalau saya ambil, saya tengok yang paling dekat C lah. So tak kisah pun kamu nak ambil mana dulu test. So contoh kalau saya ambil C, sebab nak lalu 90 degree kan, and then saya garis. Dah betul. Macam mana saya tahu betul? Satu lalu dekat normal, and then yang kedua dia punya garisan ortogon ni di atas tapak DCHE ni, which is tapak yang dia nak lah. Jadi jawapan dekat sini BEC untuk D. Okay. So siapa yang tak pasti lagi, you boleh je ambil D nanti. Cuba you try garis dekat D. Bila you garis kat D, you garis dekat sini, dia takkan lalu normal. Sebab tu ni bukan jawapan dia. Okay. Okay. So ini dah selesai untuk D. E. Okay, untuk E, dia kata adalah garis AH dengan tapak BCHG. Okay, so dari sini tapak dia BCHG. So saya tanda kat sini B C BCHG. Mana BC? Oh, kat belakang. BCHG, maksudnya kat belakang ni. Alright. So first, dia punya yang huruf sama adalah H. So H confirm tengah, yang sama berada di tengah. And then A wajib guna sebab dia garisan. Garisan ni mesti gunalah kedua-dua titik dia. So tinggal B, C, G. Jadi saya garis dulu A, H. Untuk BCG, kita kena tengok garisan normal dia. Garisan normal adalah garis straight dari tapak, iaitu sini B, sini C, sini G. Tiga ni. Okay. So contohlah kalau saya ambil B dulu, sebab B ni kat depan kan. Saya tutup dulu, kita test dengan pensel dulu. So kalau saya kata AHB, contoh AHB,
Then saya garis. Nampak tak? Dia lalu dekat garisan 90 degree ni, dan garisan straight dia adalah di tapak yang kita nak sekarang. Okay, so dari sini kita dapatlah jawapan dia adalah AHB untuk E. So dapat teruslah. Okay, kalau you macam confused lagi, you boleh try. Sebab tu saya cakap, kalau you confused, you try ambil jawapan salah. Contoh AHC. So bila saya ambil AHC, dia akan garis ke A terus. AHC. So dia tak lalu pun garisan normal, iaitu CD ni. Okay, so make sure kena lalu garisan normal. Then soalan seterusnya, F. Nak saya lipat. Okay, untuk soalan F, dia kata garis AH dengan satah ADEF. Okay, so dari sini dia punya yang sama, A confirm kat tengah, and then garisan kita kena guna dua-dua titik dia. So kita letak H kat sini, then tinggal kita nak pilih D, E, F. So saya bulat dulu tapak dia, A, D, E, F. A, D, E, F. Maksudnya satah yang depan ni, 4 segi depan ni. Alright, so garisan dia kita dah pilih, iaitu HA. Jadi saya garis kat sini HA. Okay, bila dah garis HA, tinggal kita nak pilih sekarang adalah A ni kita takkan pilih dah lah huruf untuk garisan normal, sebab kita dah letak di tengah. So HA tinggal antara huruf D, E, F. D, E, F yang kita nak cari garisan normal. So garisan normal dia yang mana? Garisan normal dari tapak adalah straight 90 degree. So sini adalah garisan straight dia lah. Sini D, E, F. So ada 3 lah garisan straight. So kita nak pilih salah satu sekarang. Contohlah kalau saya pilih D. Contoh So kalau saya ambil D, saya akan garis ke sini. Lepas tu saya garis ke sini. Nampak tak dia tak lalu DC ni? DC ni adalah normal. Jadi confirm yang D ni salah. So saya padam. So D ni bukan. Sekarang saya check dengan E pula. E. So E kalau saya garis dekat sini, sini. Lepas tu saya garis sini. Nampak tak dia lalu? Ni adalah garisan normal 90 degree dari tapak. Sebab tu saya suruh tanda tapak. Dia punya normal. So bila dia dah lalu normal dan garisan dia yang kita garis ni berada di atas tapak yang dikehendaki, iaitu A, D, E, F. So inilah jawapan dia, E. H, A, E. So ini adalah untuk F, iaitu H, A, E. Hopefully you guys faham lah yang ni. Okay, so untuk seterusnya G. Okay, tinggal 2 soalan je lagi, G dengan H. So G adalah di garisan CG, antara garisan CG dengan DC satah D, C, H, E. So first, yang sama, huruf yang sama, which is C kat sini, confirm duduk di tengah. And then garisan kita kena guna kedua-dua dia punya titik. So G akan gunalah, dapat GC. So sekarang tinggal DHE untuk kita check normal. Alright, so DHE, kita tengok kat sini DHE. So DHE C kat sini lah. Maksudnya dia nak tengok kat tapak atas ni lah sekarang ni, bahagian atas. So garisan bahagian atas, saya garis dulu. Kita dah dapat GC. Saya garis dulu mana garisan GC, which is G dengan C. Okay, dan kita tengok balik kat sini. So ni adalah garisan GC. And then dia kata GC kita nak pilih DHE.
So DHE, garisan 90 degree dia adalah yang ke bawah ni. Macam tu. So you bayangkan ni tapak 90 degree dia garis bawah macam tu. Alright. So DHE. So dari sini kita check. Contohlah saya ambil D. So GCD saya garis. Confirm dia takkan lalu DA. Nampak tak? Dia takkan lalu DA. Confirm. So memang saya takkan pilih D. And then saya pilih lagi GCH. H. Ni adalah H. So kalau saya garis H. Okay, saya garis sebab nampak kemungkinan dia lalu. GCH. So nampak tak bila saya gabung, dia lalu dekat normal ni. So jawapan dia adalah GCH lah. G. Okay. So settle G. And then the last one, kita nak buat H. Kalau tak faham boleh tanya So soalan H ni. Okay. H adalah, dia kata di antara garis FD dan satah ABCD. Okay, macam tadi juga yang sama. D ni akan berada di tengah. And then F ni mesti gunalah sebab dia garisan. Kita akan guna titik yang berada di garisan dua-dua. Jadi sekarang tinggal A, B, C. Kita nak lengkapkan kat belakang ni huruf apa. So kita tengok A, B, C dekat mana. Sini A, B, C. Maksudnya dia nak satah A, B, C, D lah ni kan. Jadi untuk A, B, C, D 90 degree dia adalah garisan straight, which is yang ni A, B, C, D. Ni D, C, B lah. Ni garisan 90 degree dia. Okay. Jadi kita nak gabungkan FD. Okay, mana FD? Saya garis dulu FD. Alright. So dari sini, kalau saya pilih FDA, sebab saya nampak memang lalu dekat garisan nombor ni terus, sebab tu saya pilih FDA. So saya garis terus dapat FDA. So ni adalah jawapan dia lah, FDA. Kalau contoh saya ambil FDB, contoh kalau saya ambil FDB, kalau B saya akan garis macam ni kan. Lepas tu macam ni sebab kena gabung. So nampak tak, dia tak lalu pun kawasan normal. Garisan normal untuk B adalah straight ni. Sebab tu jawapan dia bukan B. Alright. So ni adalah untuk H, iaitu jawapan dia FDA. Okay, so sampai situ sahaja 8 soalan kita dah buat. Jadi esok insyaAllah kita belajar macam mana nak cari sudut lah. Bukan sudut, nak kira sudut. Hari ni kita dah cari sudut, iaitu kita dah tengok sudut kat mana. So esok kita akan tengok macam mana nak kira pula. Alright. So sampai situ sahaja. Settle hari ni 8 soalan. Okay, esok insyaAllah pukul 9 malam. Okay, bye. Assalamualaikum.